Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, Injil Barnaba. Di sana ada satu Injil yang dikenali dengan nama Injil Barnaba. Dan menurut riwayatnya, Barnaba ialah salah seorang Hawariyin yang semuanya 12 orang itu. Tetapi ianya tidak diiktiraf oleh orang-orang Kristian. Pope Clausius yang pertama, yang dilantik menjadi ketua agama dalam tahun 492 Masihi, yakni 1 abad, 100 tahun sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW membawa Islam, telah mengeluarkan senarai kitab-kitab yang diharamkan, di antaranya Injil Barnaba. Tetapi ianya dijumpai di zaman mutaakhir. Di dalamnya terdapat kenyataan. Injil Barnaba ialah kitab Injil yang tidak ada iktiraf oleh penganut agama Kristian. Mengikut riwayatnya, Barnaba ialah nama salah seorang Hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam, yang disebut dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ilallah, dalam surah As-Saff, dan disebut juga dalam surah Al-Imran perkataan Hawariyin. Hawariyin ialah sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam, yang berjuang menyebar agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, bukannya agama Kristian. Diriwayatkan di antara Hawariyin itu bernama Barnaba. Ada satu Injil yang diberi nama Barnaba, mengambil sempena nama padri, nama salah seorang Hawariyin, sahabat Nabi Isa alaihi salam. Tapi Injil ini diharamkan oleh padri-padri Kristian yang disokong oleh kerajaan Rom. Diisytiharkan oleh ketua agama Kristian Katolik, Pope Clausius, tahun 1492. Tahun 492, di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW 571 Masihi. Artinya 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diisytiharkan Injil Barnaba ini diharamkan. Di dalam Injil ini disebut beberapa perkara. Yang pertama, menyatakan Isa alaihi salam ialah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Jelas dalam Injil ini, Injil Barnaba mengatakan Isa adalah Rasulullah wa abduh, Rasul Allah dan hamba Allah Ta'ala, bukannya sebagaimana yang disebarkan oleh penganut Kristian pada hari ini. Isa salah satu daripada 3 unsur Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Mak dan Tuhan Ayah. Tuhan tu kata dia satu dalam 3, 3 dalam 1. Dia pun tak erti nak terang. Apa benda makna 1 dalam 3, 3 dalam 1? Tak erti. Orang Kristian pun dia cakap saja je. Di mana mereka mendakwa Isa adalah anak Tuhan. Laknatullah ke atas orang-orang Kristian.
yang kata begitu, Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tidak ada anak dan tidak ada bapa, tidak diperanakkan. Itu adalah Allah Ta'ala yang kekal selama-lamanya. Dalam Injil Barnabas disebut Isa alaihi salam adalah rasul dan hamba kepada Allah. Hamba yang dilantik menjadi rasul. Ba menyatakan bahawa putera Ibrahim yang diperintah supaya disembelih ialah Ismail. Anak Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah supaya Ibrahim menyembelih dalam peristiwa korban ialah Nabi Ismail. Disebut dalam Injil Barnabas. Orang Kristian mengatakan yang disembelih itu bukannya Ismail, iaitu Ishak. Orang Kristian kata. Dan di sana ada kalangan ulama-ulama Islam yang berpendapat yang disembelih itu ialah Ishak. Ada juga ulama Islam yang kata begitu. Di mana pendapat ini sangat lemah, kerana nyata bahawa Ismail lah yang dibawa oleh Ibrahim di Makkahul Mukarramah untuk dilahirkan daripada zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nyata di dalam hadis-hadis yang mutawatir bahawa Ismail yang nak disembelih di Mina berlaku dekat Mekah. Ishak tak mari di situ. Maka Injil Barnabas menyebut apa yang sama disebut di dalam kitab-kitab agama Islam. Tak memberi khabar gembira secara berterangan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberitahu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut dalam Quran. Dan ingatlah apabila Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ialah Rasul, utusan yang diutuskan oleh Allah kepada kamu untuk membenarkan, membetulkan apa yang ada dalam kitab Taurah. Taurah yang ada di hadapanku adalah betul, kitab Allah Ta'ala. Dan untuk memberi berita gembira berkenaan dengan kelahiran seorang Rasul selepas aku yang namanya Ahmad. Ahmad Muhammad Mahmud. Itu nama pada Nabi SAW. Orang yang dipuji. Dalam Injil Barnabas menyebut perkara ini. Tak menyatakan bahawa Isa sebenarnya tidak disalib, tetapi diangkat ke langit. Yang sebenarnya disalib ialah Yahuda al-Askharyuti, pengkhianat besar yang dikelirukan wajahnya. Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Yang disalib itu ialah Yahuda al-Askharyuti, iaitulah seorang pengintip yang ditugaskan mengaji dengan Nabi Isa. Mengaji dengan Nabi Isa, tapi jadi pengintip, jadi ejen kepada Raja Herodos. Dialah yang memberitahu bahawa Nabi Isa bersembunyi di tempat yang dicari itu. Dan Allah Ta'ala jadikan wajah dia macam wajah Nabi Isa. Yang dibunuh ialah pengintip ini, bukannya Nabi Isa AS. Nabi Isa diangkat ke langit. Disebut dalam Quran bahawa Allah Ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku telah menunaikan janji kepadamu dan aku angkatmu ke langit kepada aku. Tuhan sebut dalam Quran. Dan sabit dalam hadis yang sahih dan mutawatir bahawa Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman dalam usia 30 tahun. Sebagaimana usia dia diangkat 30 tahun. Dan bersama dengan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal dan menyerang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi akan dibinasakan oleh Allah, akan dimusnahkan di Palestin. Di mana orang Yahudi yang balik ke Palestin pada hari ini balik untuk berkubur, bukan balik untuk bernegara. Hari ini orang Yahudi sedang berhimpun di Palestin, datang dari seluruh pelosok dunia, dan berita yang terkini tak benar orang sembahyang Jumaat hari ini kerana nak tawan Masjid Aqsa. Nak tawan. Dan orang-orang Palestin bertahan di Masjid Aqsa dengan batu-batu. Tidur dalam masjid, tambung batu untuk nak lawan dengan batu. Tak ada senapang, tak ada senjata,
canggih lawan dengan batu. Ini keberanian orang Palestin yang Tuhan Nabi sebut dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada kalangan umat aku, akan ada satu kumpulan kalangan umat aku yang berdiri di atas yang benar, yang hak. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka. Siapa mengecewakan mereka? Orang Arab. Negeri Arab yang duduk di keliling mengecewakan mereka, tak tolong mereka. Termasuklah orang Islam mengecewakan mereka, tak bantu mereka. Hanya sedikit sahaja orang yang lemah yang membantu mereka. Kerajaan-kerajaan tak berani seko habuk nak tolong orang Palestin yang sedang menghadapi Yahudi di Israel, sedang bertahan di Masjid Aqsa. Pada hari ini kerajaan Mesir gali parit air masin supaya air di Gaza jadi masin. Untuk sekat orang Palestin hantar senjata, gali parit luas nak masukkan air laut. Itu kerajaan Mesir. Kerajaan negeri Arab lain pun mengecewakan. Mereka tidak dikalahkan oleh orang yang mengecewakan mereka. Nabi sebut. Lalu sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Rasulullah kata, hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan dikeliling Baitul Maqdis. Allah Ta'ala buktikan mereka tidak boleh dikalahkan. Dan akan tiba masanya Baitul Maqdis akan dibebaskan. Dan Nabi Isa alaihi salam akan turun membunuh Dajjal yang merosakkan dunia. Dia menyatakan dasar-dasar akidah yang menepati agama Allah yang sebenar. Di mana dalam Injil Barnabas disebut dasar-dasar akidah, iaitulah dasar tauhid, mengesahkan Allah, percaya pada Rasul kitab-kitab, percaya pada malaikat, percaya pada perkara yang gaib, percaya pada adanya hari kiamat, percaya pada qadar takdir daripada Allah, percaya semua janji-janji Allah. Ini disebut dalam Injil Barnabas sama dengan apa yang ada dalam Quran. Inilah menyebabkan beberapa orang Kristian masuk Islam. Ada orang Kristian yang membuat kajian, buat kajian sungguh-sungguh, masuk Islam. Bahkan penduduk Bosnia yang dikepung oleh Kristian pada hari ini, dalam peperangan beberapa tahun yang lalu, ribu-ribu mati. Mereka adalah orang-orang Islam yang menganut mazhab ortodok, mazhab Bogomil, mazhab yang membaca dalam kitabnya bahawa akan zahir Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa adalah Rasul dan hamba Allah. Babi diharamkan. Bila orang Turki masuk ke Bosnia, ke Balkan, maka kaum Bosnia masuk Islam beramai-ramai. Dan mereka menjadi mangsa dizalimi oleh puak-puak Serbia, puak-puak Kroatia, dan mereka melawan siapa mati. Dan apabila siapa masa mereka nak mencapai kemenangan, mereka pun pergi, negeri barat pun pergi, negeri Islam pun pergi tolong negeri barat. Pakat ratang orang Bosnia boleh merdeka, tapi jangan buat negara Islam. Merdeka boleh, negara Islam tak boleh. Negara Islam, negara yang jalankan hukum syariat, hukum hudud, hukum kisah, hukum apa, tak boleh. Negara Islam saja. Itu boleh. Nak jalankan hukum Islam, tak boleh. Orang Bosnia telah dikepung dengan begitu rupa. Barangkali mereka adalah pengikut Injil macam Injil Barnabas ini. Tetapi para pemerintah di gereja-gereja menolak Injil Barnabas. Bahkan ada tuduhan yang menyatakan ia adalah ciptaan orang-orang Islam. Bagaimana ia dicipta oleh orang Islam, sedangkan perisytiharan mengharamkannya sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mereka boleh tuduh Injil Barnabas ni orang Islam buat, orang Islam mereka? Padahal Pope Clausius, Pope Kristian, pada tahun 492 mengisytiharkan Injil Barnabas diharamkan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW 571 Masihi, 100 tahun selepas daripadanya. Macam mana dia kata orang Islam mereka ni pelawak atas darat? Menurut sejarah Kristian, bahawa pernah diadakan persidangan Kristian antarabangsa yang dianjurkan oleh kerajaan Rom
sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiri oleh 2048 orang wakil dari seluruh pelosok yang mempunyai penganut Kristian. Di dalam persidangan itu berlaku perselisihan hangat tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Ada golongan yang menganggapnya Tuhan atau anak Tuhan, dan ada golongan yang mengakui Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Tetapi pendapat yang batil, yang salah, yang sesat mendapat sokongan kerajaan Rom. Kitab-kitab yang sebenar diharamkan. Ulama-ulama yang soleh menjadi buruan kerajaan, dibunuh, dipenjara, dan kesimpulannya bahawa Injil yang menjadi pegangan Kristian hari ini adalah Injil-Injil yang diiktiraf oleh persidangan yang terkenal itu, maka sudah pasti termasuk di dalamnya unsur-unsur penyelewengan yang besar yang mendapat perlindungan kerajaan yang masih tebal dengan semangat keberhalaan yang dirasai oleh masyarakat Rom. Bila kerajaan Rom menakluk Palestin di bawah kerajaan Rom, maka kerajaan Rom yang menganut agama berhala menerima agama Kristian. Agama Kristian yang diubah. Yang diubah boleh sembah salib macam berhala juga. Boleh sembah tokoh macam berhala juga. Buat patung Nabi Isa, buat patung Siti Maryam, buat patung malaikat. Padahal dia tengok pun malaikat, reka malaikat. Manusia bersayap. Dibuatnya patung malaikat dalam gereja. Kemudian Nabi Isa tu pula lain. Kalau orang Kristian tu orang putih. Kalau orang Kristian tu orang Afrika, orang Afrika. Nabi Isa jadi pelik pula. Sama-sama dia duduk belawang sama sendiri, duduk pelawak. Jadi jelas bahawa agama Kristian yang ada pada hari ini sudah diselewengkan daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Isa adalah Islam, bukannya Kristian. Kristian ni agama mengarut, agama yang sudah diubah, yang dipindah menjadi agama yang direka oleh orang Rom. Diubah oleh orang Rom, padri-padri yang sebenarnya beriman kepada Allah dibunuh ataupun terpaksa bersembunyi di padang pasir yang jauh, duduk di pulau-pulau, di bukit bukau, dalam gua bersembunyi di Gunung Ganang. Bukan petapa. Tua-tua kata petapa nak cari ilmu dunia tu pelawak. Padri-padri ini bukan petapa, mereka beruzlah. Beruzlah bila dunia dalam keadaan rosak, dalam keadaan punah. Nak berlawang tak ada orang ikut, tinggal dia seorang-seorang. Nak mengajar tak ada orang nak mengaji. Tak ada orang nak mengaji. Maka menyembunyikan diri membawa agama. Hidup dalam mengasingkan diri. Dia disebut dengan uzlah dalam kitab-kitab tasawuf. Uzlah ni bila berlaku fitnah, berlaku bencana dalam perkara agama. Dia nak lawan tak erok, dia tak erti nak berhujah. Dia seorang yang tak ada ilmu banyak, maka dia mengasingkan diri. Adapun orang yang ada ilmu, yang boleh berhujah, kena lawan. Kena lawan sahabat mati untuk menyelamatkan manusia yang lain. Sebagaimana Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, Nabi-Nabi lawan sahabat mati, maka ulama-ulama yang boleh berhujah kena lawan. Mereka adalah warathatul anbiya, waris Nabi-Nabi. Ramai padri-padri yang bersembunyi di padang pasir. Di antaranya ialah yang ditemui oleh Abu Talib. Bila Abu Talib bawa anak saudara dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga di Syam, sapa di satu kawasan padang pasir belum masuk Syam, dia berhenti. Tiba-tiba padri yang menyembunyikan diri di situ jepuk rombongan Abu Talib makan di tempat dia buat ibadat, dia jamunya. Abu Talib pun mari. Dia tanya Abu Talib, mari belaka dah? Mari belaka dah. Dia kata dah, ada lagi. Dalam kumpulanmu ada lagi dosa susuk lah, aku tahu. Ada lagi. Kata Abu Talib, ada budak seorang. Budak. Abu Talib pun bawa budak tu. Iaitulah Nabi kita Muhammad salam yang masa umur 7 tahun. Lalu dia pun tengok atas bawah. Dia kata siapa dia, ada ayah. Budak ni siapa dia? Dia kata anak dia, dak pelawak dia tahu. Budak ni ayah dia mati dah. Mak dia mati dah.
Abu Talib kata, iyalah, ni anak saudara saya. Betul, baru betul dia kata, baru betul. Baru betul. Ni akan jadi rasul, jadi nabi. Jaga baik. Kalau orang Yahudi tahu, orang Yahudi bunuh. Kerana orang Yahudi nak nabi tu diberi dengan perut dia. Ini nyata. Di sana ada padri-padri yang berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar, yang mewarisi wasiat Nabi Isa AS supaya beriman dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa bukti yang tersebut, kita mendapat kesimpulan bahawa kitab-kitab yang dinamakan Injil ataupun Bible yang menjadi pegangan orang-orang Kristian hari ini sebenarnya bukan kitab Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa AS, kerana ianya tidak mempunyai sanad yang sahih, sandaran yang sahih, dan mengandungi penyelewengan yang besar daripada dinullah, agama Allah, yang mempunyai dasar yang sama di kalangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dasar-dasar yang sama ialah tak ada Tuhan melainkan Allah. Semua Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba Tuhan jadi 3, itu pelawak, sudah menyeleweng. Adapun Injil yang wajib kita beriman kepadanya hanyalah yang dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kerana itulah yang sebenarnya diwahyukan kepada Nabi Isa AS. Walaupun demikian, ada beberapa ayat yang terpencil di dalam Bible ni, ayat-ayat yang tak dibuang. Sebahagian daripadanya ialah menceritakan tentang kezahiran Nabi akhir zaman. Ada dalam Injil Matthew, ada dalam Injil Markus, ada dalam Injil Luke, ada dalam Injil yang lain, ada dalam Injil. Apabila Paul menulis surat kepada pemimpin-pemimpin agama, mengajak kerjasama dalam keamanan dunia, Syekh Mahdi Islamudi di Mesir tulis surat pada Paul supaya Paul masuk Islam. Kamu kena masuk Islam. Kerana dalam kitab kamu, dalam Injil Mata, dalam Injil Luke, dalam Injil Markus, Injil sekian, nombor sekian, ayat sekian, menyebut tentang Rasul yang dizahirkan oleh Allah di akhir zaman. Kamu jangan susut, jangan sembunyi. Menunjukkan di sana ada ayat-ayat mengisyaratkan kelahiran Nabi akhir zaman. Termasuk juga dalam kitab Vida agama Hindu. Dalam kitab Vida agama Hindu ada juga ayat yang disebut di dalamnya mengisyaratkan kelahiran Nabi akhir zaman. Dalam kitab Vida. Dalam kitab agama Buddha dikatakan ada juga. Ini dikaji oleh orang yang buat penyelidikan perbandingan agama. Oleh kerana itu mereka yang buat kajian perbandingan agama ni masuk Islam. Kerana mengetahui kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zabur di antara kitab yang wajib kita beriman, termasuk di dalam beriman kepada kitab, ialah kitab Az-Zabur. Kerana kitab ini disebut di dalam Al-Quran Karim. Az-Zabur bermakna kitab. Perkataan Zabur bahasa Ibrani, iaitulah bahasa Bani Israel, bahasa orang Yahudi. Terjemahan dalam bahasa kita, kitab. Kemudian ianya menjadi perkataan yang masyhur kepada nama kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, wa atayna Dawuda Zabura, surah An-Nisa ayat 163. Artinya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Ayat ini menegaskan bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi Daud alaihi salam, yang disebut dalam bahasa yang Ibrani Zabur, makna kitab. Oleh kerana disebut di dalam Al-Quranul Karim, maka wajib kita beriman kepadanya.
Dan terkenal Nabi Daud alaihi salam suaranya yang merdu, suaranya yang sedap bila baca kitab Zabur. Apabila Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dari negeri Yaman yang sedap baca Quran, maka Nabi sabda, "Wahai Abu Musa, Tuhan beri padamu mazamiru Daud." Mazamiru Daud, yakni lagu Nabi Daud alaihi salam. Yang disebut bagaimana bila Nabi Daud baca Zabur, mencengangkan burung-burung yang terbang, mengkhusyukkan bukit bukau dan gunung ganang. Itu kehebatan Nabi Daud alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, "Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikr anna al-arda yarithuha 'ibadiyas salihun." Suratul Anbiya ayat 105. Artinya, dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauh Mahfuz, bahawasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Dengan makna bumi ini layak diperintah oleh hamba-hamba Tuhan yang soleh. Adapun hamba-hamba Tuhan yang zalim tak layak merintah di atas muka bumi. Namun Allah Ta'ala beri juga kepada orang yang zalim yang jahat ni merintah, Fir'aun, Namrud dan lain-lain lagi yang tak ikut hukum Allah, tak ikut syariat Allah. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan begitu? Allah Ta'ala nak uji manusia, nak cuba manusia ni. Begitulah juga Allah Ta'ala jadikan harta-harta yang ada di atas muka bumi, dia beri pada orang baik, beri pada orang jahat. Qarun kaya, kayanya Qarun tak boleh lawan. Dan lain-lain lagi yang kaya-raya dengan riba, dengan harta yang jahat. Sayyidina Osman kaya juga, kaya juga. Allah Ta'ala suruh kita tengok contoh antara mereka yang soleh dan mereka yang jahat untuk jadi pengajaran. Ini adalah ujian di atas dunia. Jangan kita rasa tak apalah, dia pun jahat kaya juga. Dia jahat merintah lama pula tu, payah mati pula tu. Lagi jahat lagi payah mati. Lagi jahat lagi liuk nyawa dia. Pasal apa? Jadi begitu. Kadang-kadang hak baik ni mudah mati pula. Pasal apa jadi begitu? Allah Ta'ala nak uji manusia di atas dunia ini. Mereka yang jahat tu biar lama-lama dia jahat, mudah-mudahan dia insaf. Dia insaf, dia sedar. Ataupun lama sangat banyak jahat dia, biar dia layak isi borang masuk neraka. Biar dia isi, dia tulis banyak. Dia tulis banyak apa yang dia buat, di hari kiamat memang mu layak masuk neraka. Kerana banyak sangat. Tuhan beri peluang suruh banyak, suruh taubat, panjang umur, tak berjadi juga. Dengan sebab itu golongan Islam disuruh bersabar. Allah Ta'ala turunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, telah ditulis dalam kitab Zabur bahawa bumi ini layak diperintah oleh hamba-hambaku yang saleh. Oleh kerana itulah apabila pemimpin-pemimpin Quraisy menawarkan kepada Nabi SAW untuk jadi raja. Wahai Muhammad, mu jadi raja. Tak ada harta, aku beri harta sebanyak-banyak padamu. Aku beri mu isteri yang cantik. Kekayaan beri. Mu jadi raja, wahai Muhammad. Maka ditolak oleh Nabi SAW. Nabi tolak. Pasal apa? Bukan itu bukan dijanjikan oleh Allah. Bukan hak yang Tuhan janji ini. Tuhan janji ialah orang-orang yang saleh, yang ikut perintah Allah Ta'ala, yang tinggal larangan Allah Ta'ala. Ada juga orang di atas dunia ni, dia nak menang dia. Nak menang dia. Menang derah lah. Dia menang derah. Kita boleh merintah derah. Keputrajaya derah. Senang. Sebut itu lalu senang. Boleh menguasai New York. Derah. Cepat.
cepat. Tak peduli betul ke salah ke, ikut perintah Allah atau tidak, tak peduli. Maka mereka yang sabar saja. Sehingga manusia melihat sesuatu yang mustahil, Islam dia boleh menang. Bila manusia tengok mustahil, tuang paling selalu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu mengira kamu boleh masuk syurga dengan percuma? Tuhan kata, masuk syurga dengan percuma, dengan mudah, padahal belum lagi datang kepada kamu ujian kesengsaraan, penderitaan, kesakitan, kesusahan yang dialami oleh orang-orang yang lebih dahulu daripada kamu, nabi-nabi zaman dahulu dan pengikut-pengikut mereka. Mereka digoncang dengan sehebat-hebatnya, dengan kejahatan, dengan kezaliman, dengan berbagai-bagai perbuatan yang jahat. Digoncang sehingga berkatalah mereka yang beriman, Rasul dan orang beriman bersama dengannya, bila rapat ke dinding dah dia nak pergi dah. Mata nasrullah, bilakah lagi datangnya pertolongan Allah? Tuhan kata, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hampir pertolongan Allah itu tiba, akan datang pertolongan Allah. Orang merasakan bahawa Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah sehingga 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berjuang mengajak manusia kepada jalan Allah. Setelah manusia sesat, selepas 1000 tahun matinya Nabi Adam alaihi salam, manusia jadi jahat, sembah berhala, zalim, buat maksiat. Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dipanjangkan umurnya mengajak manusia ikut kepada agama Allah. Hanya sedikit saja yang ikut Nabi Nuh. Yang ikutnya orang yang lemah, orang yang takruk, yang ditindas, yang miskin, yang dhaif, yang besar-besar lawan Nabi Nuh. Sehingga generasi yang pertama mati, Nabi Nuh hidup lagi. Generasi yang kedua mati, Nabi Nuh hidup lagi. Tuhan panjang kaum umur 950 tahun. Nak kata berapa titik mati. Sehingga seorang tua yang menggalah anak dia. Galah anak dia. Nabi Nuh ajak beriman. Dia royak ke anak dia ni, ni. Anak boleh jalan dah. Zaman dulu anak boleh jalan dah, galah juga. Ni, menyesatkan orang ni. Sejak tak kira kita menyesatkan orang-orang ni. Sehingga budak-budak ambil batu lontar Nabi Nuh alaihi salam. Orang tua mengajar supaya anak-anak dia melontar Nabi Nuh. Hak ni jadi tua pula, suruh anak dia lontar anak Nabi Nuh alaihi salam. Orang merasakan bilalah Nabi Nuh nak menang. Bilalah Nabi Nuh nak menang. Orang menganggap mustahil. Akhirnya Allah Ta'ala memerintah Nabi Nuh membuat bahtera. Masa tu orang tak reti buat kapal lagi. Mereka tanya, buat apa? Nabi Nuh kata, buat kapal lah. Akan tiba pertolongan Allah. Bila? Bilanya buat main. Sehingga mari taufan yang besar menenggelamkan manusia. Yang kafir semuanya. Dihidupkan yang beriman saja. Yang beriman saja diselamatkan oleh Allah. Satu riwayat kata 20 orang lebih yang hidup. Satu riwayat kata 80 orang hidup. Dibawa binatang sepasang-sepasang untuk meninggalkan baka dan benih. Menunjukkan dahsyatnya hukum Allah di masa itu. Berlaku taufan yang besar, air keluar dari bumi, hujan turun dari langit, dua-dua sekali. Dari bumi keluar, dari langit turun. Menenggelamkan mereka yang kafir, diselamatkan orang yang beriman,
Dan Allah melahirkan manusia selepas itu daripada anak-anak Nabi Nuh, iaitulah Sam, Ham dan Yafis. Daripada Sam lahirnya bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Parsi, bangsa-bangsa yang berkulit putih yang besar. Daripada Ham lahirnya bangsa Afrika, Afrika orang kulit hitam. Daripada Yafis lahirnya orang Turki, orang Melayu, Cina, India dan lain-lain. Daripada Yafis, di mana kelahiran bangsa kemudian ialah daripada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Dengan sebab itu adanya bangsa Sem, Semitic. Masa itu tidak ada lagi bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa apa. Sam bin Nuh alaihi salam melahirkan bangsa Sam, keturunan Sam, Semitic. Bangsa Semitic. Daripada Sam ini lahirnya bangsa-bangsa yang lain. Daripada Yafis lahirnya bangsa-bangsa yang lain. Begitulah silih berganti Tuhan jadikan dilantik Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sehingga Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Daud diturunkan Zabur kepadanya. Nabi Daud dilahirkan oleh Allah Ta'ala ketika Baitul Maqdis dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan sebab Bani Israel yang beragama Islam meninggalkan perintah Allah, melakukan maksiat, sehingga Baitul Maqdis ditawan oleh musuh. Tak layak lagi merintah Baitul Maqdis kerana kamu mengerjakan maksiat. Yang layak ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Allah Ta'ala menghalau Bani Israel hidup merempat. Setelah beratus tahun hidup dalam keadaan merempat, dilahirkan seorang Nabi untuk memimpin Bani Israel. Seorang Nabi, satu riwayat kata Samuel, riwayat kata nama lain. Itu tak ada dalam Quran nama dia. Bani Israel meminta supaya Tuhan melantik seorang raja untuk memimpin mereka. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Mereka minta dengan Nabi mereka, minta doa ke Tuhan. Tuhan lantik seorang raja untuk memimpin. Seorang raja untuk memimpin. Kerana Nabi ni tak boleh pimpin. Nabi ni layak ada emas mayang je. Ni dalam kepala Bani Israel. Barangkalilah Allah Ta'ala atur begitu jadi perangai manusia. Nabi dia tak minta jadi pemimpin, tak minta jadi raja. Maka Allah Ta'ala wahyukan Nabi itu melantik Talut menjadi raja. Allah memilih Talut menjadi raja kamu, Nabi itu kata. Bukan aku jadi raja, Talut jadi raja. Banyak saya kata Talut tak layak. Pasal apa? Pitih tak ada. Tak dia bagi pitih. Tak dia bagi pitih. Jadi perangai nak suruh bagi pitih ni sama dulu. Kerja malah nak suruh bagi pitih. Hak jenis malah kerja ni. Hak jenis malah kerja lah. Dia tak ada bagi pitih. Dia seorang yang susah. Nabi mereka kata Talut ada ilmu. Tuhan pilih kerana dia ada ilmu. Seorang yang bijak. Seorang yang gagah berani. Yang layak menjadi raja kamu ialah Talut kerana dia ada ilmu. Seorang yang bijak. Tuhan pilih. Bukan aku pilih. Kata Nabi tu. Bila Tuhan pilih, Tuhan tahulah siapa yang layak. Lalu Nabi tu kata kalau nak tahu Talut ni layak jadi raja, Allah Ta'ala akan turunkan tabut. Tabut ialah peti yang ada di dalamnya warisan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Satu riwayat kata dalam peti itu ada tongkat Nabi Musa, sepatu Nabi Harun, cebisan kitab Taurat. Maka Tuhan tunjukkan malaikat menurunkan peti itu kepada mereka. Sekarang tak ada benda lagu tu. Benda pelik ni. Tu malaikat menurunkan peti itu. Tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalikal ayatan lakum in kuntum mu'minin.
tabut dia bawa oleh malaikat. Ini tanda kepada kamu, ini pelantikan daripada Allah kalau kamu beriman. Barulah mereka percaya Talut. Talut boleh jadi raja. Lalu Talut pun membuat kerahan tenaga, memanggil pemuda-pemuda untuk jadi tentera. Dikerahnya, masa itulah lahirnya Nabi Daud alaihi salam yang bawa kitab Zabur. Daud seorang pemuda. Dalam cerita-cerita Qasasul Anbiya banyaklah Nabi Daud datang untuk daftar diri. Talut tengok Daud ni nampak tak gerak je. Dah besar mana tubuh. Mula-mula dia nak tolong. Lalu dia tanya bagaimana kemampuan kamu. Dalam kitab kata Nabi Daud kata kemampuan saya jadi kepala kambing. Kepala kambing je. Kalau singa mari nak takak kambing saya pegang mulut, saya soyak dua singa tu. Nabi Daud kata. Allah gagahnya. Singa soyak dua. Wah, dah hebat budak ni. Pemuda ni. Maka Daud dilantik. Nabi Daud ni gagah pasal Saidina Ali lagi. Jadi cari tukar Daud pula. Tukar Ali tak ada dah. Kalah tukar Ali. Dan Allah Ta'ala beri mukjizat. Daud boleh melembutkan besi. Melembutkan besi. Maka dikerah 80,000 bala tentera. Daftar diri 80,000. Lalu tentera ini bergerak. Talut memimpin sendiri tentera ini. Memimpin sendiri tentera. Belum sampai ke Baitul Maqdis, Allah Ta'ala jadikan mereka tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan, berpusing di padang pasir. Sehingga habis bekal. Air pun habis, lapar. Lalu Allah Ta'ala wahyukan, Talut menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi. Inna Allaha mubtadikum binhar. Faman syabihun falaysa minni. Wa man lam yata'am fa innahu minni. Surah Al-Baqarah kisahnya. Allah Ta'ala uji kamu dengan sebatang sungai. Bila siapa di sungai ni, tak boleh minum banyak, secebok saja. Ila man yatarbagha ghurfatan biyadih. Tak boleh minum air sungai malaikat secebok saja. Tak diizin minum sebanyak-banyak. Ingat, ini perintah daripada Allah. 80,000 pada tentera berjalan berjumpa dengan sungai. Bila berjumpa dengan sungai dahaga lalu terkam. Terkam minum sebanyak-banyaknya dahaga sangat. Lupa arahan Allah Ta'ala bahawa boleh minum secebok saja. Ulama mengatakan daripada 80,000 76,000 minum sebanyak-banyak, tinggal 4,000. Tinggal 4,000 rebeh, lebih pada rebeh dia. Tentera tinggal 4,000. Lebih pada rebeh. Tinggal 4,000 saja. Lalu bila Talut mengarahkan bergerak, lalu yang minum banyak 17,000 tadi kita tak gerak nak lawan. Kerana musuh kita ramai sangat. Ramai sangat musuh kita tak gerak. Tak gerak nak lawan. Tak boleh ni. Besar sangat bala tentera musuh kita tak boleh lawan. Memang ramai sungguh. Berlipat kali ganda. Ramai. Lalu mereka yang 4,000 yang jumlah yang kecil tadi mengatakan, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahum as-sabirin. Beberapa banyak kumpulan yang kecil boleh mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Izin Allah dengan syarat kita sabar. Tak apalah. 4,000. Maka marulah 4,000. Hak 76,000 tak pergi undur. Maka dengan izin Allah, Daud alaihi salam bersama dengan 4,000 ini. Daud alaihi salam. Dan Daud membunuh Jalut, pemimpin bala tentera yang kafir itu, dengan izin Allah. Dan Talut melantik Daud menjadi raja selepas daripadanya. Maka Nabi Daud menjadi raja. Inilah Allah Ta'ala menepati janji dalam Zabur, innal arda yarithuha ibadiyas salihun.
Sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Nabi kata ke sahabat dia, kata Nabi, khairus sahabati arba'ah. Sebaik-baik berkawan 4 orang, kata Nabi. Sebaik-baik bala tentera, sebaik-baik pasukan, sebaik-baik pasukan 400, kata Nabi. Sebaik-baik bala tentera 4,000. Orang Islam tak boleh dikalah kalau jumlah mereka 12,000, kata Nabi. Ini hadis Nabi. Hadis Nabi. Kalau jumlah orang Islam 12,000 tak boleh dikalahkan oleh musuh. Nabi kata. Sebaik-baik berkawan 4 orang. Pasal apa 4 orang? 4 orang ni tidak ada yang tercecer. Kalau kita bercakap dengan seorang lagi ada kawan. Kalau 3 orang kita cakap dengan orang ni, tinggal ni. Akan jadi begitu. Itu makna hadis ni. Sebaik-baik bersahabat 4 orang, kata Nabi. Jangan tinggal seorang. Dan tak dibenarkan kalau kita berkawan 3 orang, kita bercakap dengan seorang, tak bercakap dengan seorang lagi. Tidak boleh. Tak diizinkan. Tak boleh begitu. Oleh kerana Nabi kata sebaik-baik berkawan 4 orang. Zaman lain orang naik kereta sudah molek, driver seorang, untuk seorang 4 orang sudah molek. Kalau 5 orang duduk tengah seorang jadi speed, susah. Jadi 4 orang sebaik-baik sahabat. Ini mukjizat Nabi apa yang berlaku pada hari ini. Orang naik kereta. Kemudian sebaik-baik bala tentera 4,000. Iaitulah tentera Nabi Daud AS dengan Talut yang jumlahnya 4,000. 4,000 orang. Dan orang Islam kalau jumlah dia 12,000 tak boleh dikalah. Sekarang orang Islam jumlah dia 1.3 bilion. 1,300 juta jumlah orang Islam di seluruh dunia. Berapa kali ganda? Tak urut juga pasal apa. Tak urut. Orang Yahudi mengamuk di Baitul Maqdis, orang Islam tak boleh nak buat apa. Kalau berlawan sama sendiri gagah. Perang sama sendiri. Perang di Syria, perang di Yaman, perang di itu, perang di ini. Yahudi tak lawan. Musuh tak lawan. Ini dia. Sebabnya fasik, zalim. Orang-orang yang soleh ditekan dan ditindas. Nabi kata, Tuhan kata, yari Tuhan annal arda yari Tuhan ibadiyas salihun. Disebut dalam kitab Zabur. Bumi diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Orang yang soleh dipinggirkan. Orang yang baik dipinggirkan. Orang yang jahat ramah. Ini bencana yang menimpa orang Islam pada hari ini. Maka Nabi disuruh oleh Allah Ta'ala mengambil iktibar dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Itulah di antara perkara yang diakui oleh Al-Quran kepada kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud AS, yang wajib kita beriman kepadanya. Zabur yang ada sekarang, satu perkara peti yang Allah Ta'ala turunkan pada Talut itu sedang dicari oleh Bani Israel. Duk gali keliling Masjid Aqsa. Duk gali keliling Masjid Aqsa, gali di Habasyah. Mereka gali di masjid, keluar gali buat terowong di bawah. Kenapa? Nak cari peti hak Nabi Daud, hak Nabi Talut dapat ni. Kerana kalau ada peti ni boleh menang perang, boleh mengalahkan musuh seluruh dunia. Kerana orang Yahudi nak takluk dunia, kuasa nafsu dia besar. Duk cari peti ni. Yahudi ada rancangan nak takluk dunia, nak tawan Masjid Aqsa. Di mana orang Palestin duduk berlawan hari ni di Masjid Aqsa, duduk berlawan. Hari ni ada tunjuk perasaan di Kuala Lumpur untuk bantah mereka kerana bantu Yahudi. Dan begitu juga negeri-negeri yang ikut Amerika sama juga. Kita buat bantahan hari ini. Diketahui mereka kerana orang Yahudi sedang mengamuk di Masjid Aqsa pada hari ini. Di mana pemuda-pemuda Palestin duduk di tiang masjid, letak batu setambung kiri kanan untuk lawan dengan batu. Berlawan dengan batu. Batu lawan dengan helikopter. Batu lawan dengan mesin gun. Lawan dengan senjata moden. Itu yang berlaku di Palestin hari ini. Jadi orang Yahudi duduk cari peti yang diberi pada Talut, yang Nabi Daud bawa sama dalam peperangan. Nabi Sulaiman pun bawa sama dalam peperangan, sehingga menakluk dunia. Yang dianggap sebagai peti hikmat,
Peti tu dia hapus oleh Allah Ta'ala. Dia duk percaya ke peti tu, bukan percaya pada Allah Ta'ala. Patut kena percaya ke Allah Ta'ala lah. Peti tu macam batu macam begitulah. Tuhan jadikan berkat saja pada peti tu. Dia cari juga di Habasyah. Orang Yahudi cari di Habasyah. Kerana dalam sejarah dia Nabi Sulaiman AS berkahwin dengan Balqis. Dan boleh anak. Seorang anak Sulaiman dengan Balqis ni jadi raja di Habasyah. Mungkin dibawa oleh anak Nabi Sulaiman yang duduk di Habasyah. Pergi gali di Habasyah pula. Duk gali. Takut temu dengan peti ni. Takut ada di wasila tak tahu. Lama ada orang gali pula susah kita. Gitu. Zabur yang ada sekarang. Adapun zabur yang menjadi pegangan orang Yahudi sekarang, yang mereka namakan Mazamir Daud, terkandung di dalamnya beberapa nasyid, nyanyian agama, tasbih-tasbih, doa-doa, zikir-zikir dan nasihat-nasihat yang dikatakan berasal daripada kitab Nabi Daud AS. Ianya dibaca dalam beberapa perayaan-perayaan agama Yahudi. Ni masih ada Zabur ni. Tapi Zabur yang ada ini tidak sahih. Tidak sahih. Dalamnya ada tasbih, ada zikir, ada doa, ada nasihat-nasihat macam-macam. Dan sudah tentulah orang Yahudi baca kitab Zabur ni. Ambil tasbih, ambil doa, ambil nasihat-nasihat, ambil tasbih, doa dalam Zabur ni, yang orang Yahudi masuk Islam. Orang Yahudi masuk Islam, dia bawa benda-benda ni dalam Islam. Setengah orang Yahudi masuk Islam ni, dia masuk Islam, dia tak ngaji. Dia beramal juga dengan hak sakit baki agama Yahudi. Ada di antaranya yang tak betul. Oleh kerana itulah bila Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang peneliti Yahudi yang masuk Islam, dia masuk Islam setelah dia berhujah dengan Nabi. Dia tengok Nabi ni Nabi sungguh, Rasul sungguh. Abdullah bin Salam masuk Islam dan dia cerita ke Nabi, dia mimpi, dia naik, dia temu satu tiang yang tegak, orang suruh dia naik. Dia pun naik, khabar naik, ada simpulan tali. Orang suruh pegang simpulan tali, pegang kemah. Lalu dia pegang kejut. Nabi kata, simpulan tali itu ialah pegangan agama Islam. Pegang agama Islam sampai mati dan masuk syurga, Nabi kata. Abdullah bin Salam ni. Abdullah bin Salam minta izin nak baca kitab Taurat malam Sabtu. Kerana hari Sabtu hari orang Yahudi. Kitab Taurat ni kitab Allah. Apa salahnya? Nabi kata jangan. Pakai Quran, tak boleh pakai ada Taurat. Yang jadi masalah, ada kalangan orang Yahudi dia bawa pengaruh Zabur ke dalam Islam dan masuk dalam kitab-kitab Islam. Di antaranya ialah bacaan-bacaan bahasa Ibrani yang disebut dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebri. Orang tua-tua kata ising Ibrani. Ama-ama ising jadi gila ising. Memang terkenal. Anak-anak Nabi Yaqub terkenal dengan gagah perkasa. Seorang boleh lawan sebuah bandar, gagah. Ada luar biasa. Ini zaman dulu. Dan orang Yahudi mengambil isim-isim Ibrani untuk jadi kebal, untuk jadi gagah. Memang setengah tu jadi sungguh. Jadi sungguh pasal apa? Setan tolong. Jin kafir tolong dia. Bukan jin Islam, jin kafir. Jin macam orang juga. Ada orang kafir, ada orang Islam. Jin ada jin Islam, ada jin kafir. Islam tu pula ada baik, ada jahat, ada menipu. Jin pun gitu juga, ada baik, ada jahat, ada nipu pada juga. Ini dia. Di antaranya dipengaruhi oleh isim-isim dalam bahasa Ibrani yang diamal oleh orang kita. Tujuannya supaya jadi kebal, jadi gagah. Ini ilmu salah. Bukan wirid-wirid yang betul. Memang orang Yahudi beramal. Bahkan ketika Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi yang terkenal, jahat, mulut uduh, mencerca Nabi SAW. Lalu Nabi kata, siapa kalangan kamu
yang boleh menghapuskan Ka'ab bin Ashraf. Lalu seorang sahabat kalangan Aus, "Ya Rasulullah, saya." Dia kata, "Saya sanggup hapuskan dia." Lepas tu balik rumah. Nak buat kerja. Mana takut pula dah. Tak dia sanggup. Bila siapa nak jalan tugas, mari mikir pula. Dia akan nak buat kerja seorang. Ajak saing-saing dia. 2-3 orang saing dia. Pergi ke kota Ka'ab bin Ashraf. Seorang pemimpin Yahudi yang jahat di Madinah. Kapung dia dekat Masjid Quba hari ni. Dia pergi, dia kecek Ka'ab bin Ashraf. Tubik, dia daripada kota, salah seorangnya kenal Ka'ab bin Ashraf. Ajak orang tubik daripada kota, waktu malam, bulan cerah molek, dia galik-galik molek akak pedang, tetok dak lu. Sudah. Tetok dak lu, tikang dak lu. Tak ada apa? Rupanya ada orang Yahudi yang beramal dengan ilmu ni. Nya tikang dak lu, tetok dak lu, dak ada apa? Nambung pedang, tikang. Akhirnya kejong. Takak kejong dia 4 orang. Kejong berkah betul ni. Cabut pisau kecil. Tikang sesa, tikang tekuk, tikang celah tiok, tikang. Ada tempat hot lu. Dadeh lalu. Dadeh, lepas dia mati, pancung kepala dia, bawa ke hadapan Nabi. "Ya Rasulullah, saya bunuh. Saya bunuh dah. Ni kepala dia." Tu hebat sahabat-sahabat Nabi ni. Sahabat-sahabat Nabi. Jadi, ini berlaku dalam sejarah Islam. Jadi, pengaruh ilmu-ilmu Zabur. Bukan Zabur yang betul, Zabur yang sudah diselewengkan. Kita baca bahasa Ibrani, makna tak tahu. Macam tengok kakak dia baca Qul Allah balik. Mana Qul Allah balik? Qul Allah betul, tak ada hak balik Bila balik tu salah lah tu. Bila salah, syaitan tolong selalu. Syaitan batu selalu. Bila syaitan tolong, dia berasa betul dah. Rupanya tidak. Ini tipu daya syaitan. Kalau dia terpengaruh tipu daya tu, matilah dia dalam keadaan kufur. Dalam keadaan keluar daripada agama Islam. Boleh kelebihan dunia saja, tak ada kelebihan untuk hari akhirat baginya. Tak ada baginya. Itu tak ada faedah apa-apa, gagah kuat, tak lu, tapi sesak nak buat benda. Mati-mati, teruk pada mati, katok dah masuk neraka, kita masuk neraka. Itu dia. Jadi jangan jaga baik ni ilmu-ilmu ni. Di antaranya diambil daripada Zabur, daripada Taurat, daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Apa yang mereka namakan mazamir Daud itu tidak mempunyai sanad yang sahih. Berasal daripada Nabi Daud alaihissalam. Oleh itu ia tidak boleh dianggap sebagai kitab Zabur yang disebut di dalam Al-Quran. Oleh kerana pembawanya sama saja dengan pembawa Taurat dan Injil yang telah diselewengkan, maka kita tidak harus percaya kepada dakwaan mereka. Kita kena balik pada Quran, balik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.